8 perkara yang semua insurance company tak akan cover dalam medical card korang. Hai semua, nama saya Alif Daniel daripada The Insurance Guys. Macam korang semua tahu, medical card ini adalah untuk menyenangkan korang masuk ke hospital swasta apabila sakit. Tapi medical card tidak akan cover sepenuhnya ya. Dan juga bukan semua penyakit insurance company akan cover. Jom kita tengok apa yang tak akan cover. Ramai sangat dah saya jumpa yang ingat medical card ni akan cover 100%. Tidak betul. Walaupun dah bayar setiap bulan, kita masih perlu sediakan duit ya. Sekarang saya nak jelaskan tentang 8 perkara yang AIA dan semua insurance company tak akan cover. Bukan dengan AIA saja ya. Yang pertama, deposit upon admission. Deposit adalah sesuatu bayaran antara klien dengan hospital swasta tersebut. Nilai deposit berbeza antara satu hospital dengan hospital yang lain. Tidak kira medical card personal atau company punya, bila kita masuk ke hospital, selalunya hospital akan minta patient ataupun klien untuk membuat deposit walaupun insurance company sudah mengeluarkan guarantee letter, GL. Dalam pengalaman saya, lebih baik membayar menggunakan cash daripada debit dan credit card. Sebab apabila discharge, hospital akan refund semula dalam cash juga. Kalau gunakan debit atau credit card, proses refund akan ambil masa sedikit lah. Anda faham je lah ya, ada proses dia. Yang kedua, deductibles. Kebanyakan package medical card baru akan ada deductibles option ni. Mungkin korang tahu, mungkin korang tak tahulah. Deductibles ini adalah jumlah tetap yang anda perlu bayar untuk pembelanjaan perubatan yang ditanggung sebagai perkongsian kos. Selalunya hospital akan tolak bayaran ni daripada deposit yang anda bayar. Sebagai contoh, final bill kita adalah RM50,000. Deductibles pula adalah RM300 yang tetap. Deposit yang kita bayar kepada hospital adalah sebanyak RM200. Jumlah yang company AIA bayar kepada hospital adalah RM49,700. Kita kena bayar bila discharge nanti, lebihannya adalah RM100. Sebab hospital akan absorb duit deposit kita sebagai sebahagian deductibles. Selalunya pelan medical card yang murah-murah ni adalah deductibles. Nama pun murah kan? Jadi tak cover lah bill 100%. Ada yang kenakan deductible setiap kali admission, ada juga yang kenakan deductibles hanya sekali je dalam setahun. Apa-apa pun korang kena semak dengan ejen-ejen korang masing-masing. Okey, yang ketiga, co-insurance ataupun co-takaful. Beza daripada deductibles adalah deductibles fixed amount macam RM300 saja. Tetapi co-insurance ini adalah kepada percentage daripada final bill korang. Contoh, co-insurance korang 10% daripada jumlah final bill. Maksimum yang kita perlu bayar adalah RM3,000 saja. Kalau final bill korang adalah RM100,000 pun, kita bayar kos co-insurance itu hanya RM3,000 juga. Sebab ada caps amount yang insurance letak untuk menjaga klien jugalah. Kalau final bill hospital korang adalah RM2,000, kita bayar hanya 10% je daripada jumlah itu. Maksudnya kita bayar RM200 sajalah dekat hospital. Jadi kena tengok polisi yang korang beli. Ada deductibles ataupun co-insurance. Co-insurance selalunya ada pada polisi yang lama, 10 tahun dan ke belakang lah. Yang keempat, diagnostic tool. Ramai yang salah faham sebenarnya. Banyak nak guna medical card sebagai platform untuk check mereka sakit apa. Kita tidak boleh sesekali minta doktor untuk buat X-ray atau CT scan ataupun MRI. Kena bayar tau. Ada sesetengah kes doktor suruh kita bayar dulu kos X-ray, CT scan dan MRI ni. Sebab apa? Sebelum doktor nak admitkan kita dalam hospital, pihak hospital perlu request GL kepada insurance company kita. Dalam report tu, doktor perlu attachkan supporting document macam X-ray, CT scan dan lain-lain lah. Jika lepas X-ray tak ada penyakit tu, dan kita memang perlu tanggung sepenuhnya kos-kos tu. If lepas X-ray ada penyakit, dan kos X-ray tu akan masuk dalam GL tu sekali lah. Jadi untuk kes yang macam ni, sediakan spare cash ataupun credit card bagi situasi yang tidak dijangka. Lain hospital, lain prosesnya. Tapi
situasi ini boleh terjadi. Jangan ingat medical card ni tak ada additional cost. Okay? Nombor 5, pre-admission test tak cover. Berkait dengan point saya sebelum ni. Zaman COVID ni, kalau nak admit, kena buat RTK lah, PCR lah sebelum buat admission. So, kos PCR, RTK ni kita kena tanggung sendiri tau. Ada hospital minta bayar cash dan ada yang charge dalam final bill dan perlu bayar masa discharge nanti. Dikira dalam surplus dalam insurans yang tak cover. Ini banyak klien yang mislook. Perbezaan harga bilik. Kalau package yang korang ambil tu, room and board dia, maksudnya harga bilik adalah RM200 sehari. AIA akan bayar ikut plan itu saja. Maksudnya dia akan bayar 200 saja. Tapi kadang-kadang hospital dah tak ada bilik yang harga 200 dan ke bawah. Ataupun bilik yang harga tu semua dah full. Cuma ada 250 ke atas ke, macam tu. Jadi kos RM50 ekstra tu klien perlu bayar sendiri. Hospital swasta akan masukkan kos perbezaan tu, yang RM50 tu ataupun upgrade bilik tu di dalam final GL nanti. So, bila dah boleh discharge, nanti kena bayar lebih surplus bilik ni lah. Nombor 7, miscellaneous item. Apa benda miscellaneous ni? Contoh item miscellaneous ini adalah laundry, admission ataupun management fees, medical report, underwriting access, ID bank dan lain-lain lagi lah. Banyak benda lagi. Semasa COVID-19 ni, baju pakai buang kita untuk hospital tu pun hospital charge tau. Jadi semua kos tu akan masuk dalam final bill juga dan akan exclude daripada coverage medical card korang. Kalau kita perlu beli wheelchair, medical card takkan cover. Kalau kita perlu beli tongkat lepas patah kaki, medical card pun takkan cover. Sebab benda ni ekstra. Okay, yang last sekali, co-payment bila upgrade bilik. Maksudnya kat sini, kalau korang upgrade bilik daripada 150, maksudnya quad sharing room lah, 4 orang dalam satu bilik, ke 250 sehari, maksudnya dalam satu katil je satu bilik single, korang kena bayar penalty sebanyak 10% daripada final bill. Kalau medical card korang ada co-payment ni, janganlah upgrade bilik. Duduk je bilik yang sama. Kalau tak pasal-pasal kena bayar 10% daripada final bill. Ada setengah company letak 10% co-payment dan minimum kena bayar RM300 ataupun maksimum yang diorang akan letak pun RM1,500. So kalau korang bill RM10,000 pun kena bayar RM1,000 lah. Itu saja, dia akan ada maksimum. Take note ya. Tapi good news, dengan AIA tak ada dah co-payment ni dah. Just polisi lama-lama adalah. Polisi baru dalam 10 tahun ni tak ada. Just bayar the difference kalau upgrade bilik, macam saya kata tadi lah. Tapi inilah realiti yang kita perlu hadapi dan kena rancang apabila sign up medical card plan. Kesimpulannya adalah walaupun bayar bulan-bulan, tetap kena keluar duit lebih kalau masuk ke hospital. 8 perkara ini yang menyebabkan saya tak beberapa setuju dengan promosi medical card murah ni oleh setengah ejen insurans lah atau takaful dekat social media semua. Bila kita cari yang murah ni, tidak semua akan cover dan end up kita rasa medical card ni macam scam lah, ejen tipu lah dan akan membebankan korang juga kan. Sebenarnya daripada 8 perkara ni yang saya kongsi ni, bukan semua terpakai oleh semua insurance company ataupun insurance takaful lah. Sebab tu penting untuk kita semak dan faham plan yang kita dah ambil ataupun nak ambil. Baik. Itu sahaja topik saya kali ini. Agak panjang tapi penting untuk korang semua tahu juga. Ingat, boleh kontak saya. Nombor di bawah. Nama saya Alif Daniel. Jumpa korang on the next video. Bye!